Bismillah. Boleh di share kat saya. Saya nak share kat kawan. Dalam WhatsApp. Boleh. Okey. InsyaAllah. Boleh. Bismillah. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Baik. Okey, insyaAllah. Ulang insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. A'udzubillahi minan nar min syarril kufar min ghadabil jabbar wal izzatu lillahi wa rasulih. Allahumma ghnina bi'in harami wa nasiwa bismika Allahumma ya da'im ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tammin lisani yafqahu qawli. Wa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah. Faqad fazal muttaqun. Allah ta'alaina hikmataka wa ansur alaina min hazainika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasukuni Allah. Bismillah masyaallah la yasrifu suwaillah. Bismillah masyaallah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati ila Allah. Bismillah masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah an tuhimal dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa kita untuk pengisian Zuhur insyaallah. Hari ini sejarah bulan balik insyaAllah. Sejarah untuk selepas PKP sekarang dah masuk PKP ya. InsyaAllah masih lagi panjang umur kita, masih lagi hidup, masih bernyawa lagi. Allah panjangkan umur kita. Alhamdulillah, kita terus saja sambung untuk pengisian Zuhur ni. Saya nak share kalau boleh, mohon share di audio kuliah ya. Ada di audio kuliah KKR insyaAllah. Sama-sama kita share. Kita terus pada bab 1 insyaAllah. Betul bab 1 belum mula Bab 1 iaitu diterjemahkan sini yang mengenai dalam bab 1 ialah ikhlas ya, insyaAllah. Untuk lagi berkat, walaupun sekejap, kita mulakan dengan surah Al-Fatihah. InsyaAllah, siapa yang di kitab boleh terus pada muka surat 3 ya, bab ikhlas. Ikhlas yakni bersih hati dari segala matlamat selain keredaan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Al-Faqih Abu Laits berkata, telah menerangkan kepada kami Muhammad bin Al-Fadil bin Ahnaf berkata, telah menerangkan kepada kami Muhammad bin Ja'far Al-Karabisi. Ia berkata, telah menerangkan kepada kami Ibrahim bin Yusuf. Ia berkata, telah menerangkan kepada kami Ismail bin Ja'far dari Amr Maula Al-Muttalib dari Hashim, dan Muhammad bin Labid berkata, Nabi SAW telah bersabda. Panjang turutan dia tu, maksudnya bersanad-sanad sampai ke bawah, sampai ke Rasulullah SAW.
Nabi SAW telah bersabda, akhwafu ma akhafu alaikumus syirk al-asghar. Qalu ya Rasulullah, wa ma syirkul asghar? Qala ar-riya. Yaqulu Allah Ta'ala lahum yaw yujazi ibada bi'amalihim izhabu ilal ladzi kuntum tura'un lahum fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum khairan. Rasulullah SAW telah bersabda, yang sangat aku khawatirkan atas kamu ialah syirik yang terkecil. Sahabat berkata, ya Rasulullah, apakah syirik yang kecil itu? Jawabnya, riya. Pada hari pembalasan kelak, Allah berkata pada mereka, pergilah kamu kepada orang-orang yang dahulu kamu beramal, kerana mereka di dunia, lihatlah di sana kalau kamu mendapat kebaikan dari mereka. Ni yang Nabi bimbangkan bab riya. Ya. Akhir zaman ni macam-macam berlaku pasal orang nak kejar nama, nak kejar pangkat, nak kejar harta, nak kejar kehebatan waktu di dalam dunia. Itu yang kita bimbang. Sebab tu Allah hantar satu peringatan yang paling hebat sekarang, sampai kita tak terkata, betul, sampai tak terjaya kita ni nak kuliah ni pun terpaksa beratur. Bukan beratur lah, ya, paling minimum pun 1 meter 1 meter, ya. Maksudnya kita diaturkan untuk mendisiplinkan diri, nak menewaskan binatang yang tak nampak. Betul, binatang tu orang tengah kata binatang, binatang yang kecil tu tak nampak. Terpaksa kita ikut disiplin, walaupun kita dulu tak berdisiplin. Kan ikut tak? Semua orang, tak kira apa bangsa, akan ikut peraturan. Walaupun awal-awal PKP tu macam-macam bantahan, betul, meraung, tak jumpa mak bapak, meraung, tak boleh, macam-macam. Akhirnya sampai tak bekerja. KKM pun tutup kan? Tutup. Nampak? Maksudnya tu tuan-tuan, ikhlas ni salah satu kita dengan Allah Ta'ala macam mana. Semenjak kita ni boleh berfikir, semenjak kita sudah matang, macam mana kita dengan Allah Ta'ala. Sampai ke tahap tu Allah bagi peringatan. Tak kira lah siapa buat, ya, daripada negara China ke, daripada US ke, virus tu, tapi tetap daripada Allah. Maksudnya kita ni diperingatkan, janganlah sampai yang mati tu dah matilah, ya, selamat hari mati, ya, pasal cubaan Allah, dugaan Allah. Kita yang masih hidup ni sampai ke level PKPP, masih bernyawa, masih tak dikambus lagi kita ni. Yang dah dikambus, ada yang dikambus seorang-seorang, betul, tak ada saudara, tak ada siapa. Nampak? Kita selamat lagi. Maksudnya Allah bagi peluang. Kalau ini pun kita tak, orang Melayu kata jeran, tak jeran, tak faham. Yang Allah bagi peluang. Saya pun tengok tadi My Quran Time, betul, ada tengok tak ada tengok? Kalau tuan-tuan tak tengok ni, memang saya tak tahu nak kata apalah. Bila Allah dah bagi peringatan macam tu, balik pada kitab Allah. Nak balik pada Allah Ta'ala, balik pada kitab Allah Ta'ala. Allah bagi peluang depan mata, depan TV sekarang, My Quran Time. Hari itu daripada PKP hari pertama, dia start dengan My Quran. Bukan My Quran apa? Baca Quran sampai 30 juzuk, betul? Itu pun orang tak pandang juga tu. Ni ulang balik, dah habis 30 juzuk, dia ulang untuk target dia 604 hari. 604 hari tu maknanya 604 page. Satu hari satu page. Maksudnya Allah bagi peluang tak kat kita sekarang? Allah bagi peluang untuk kita dipimpin untuk menghadap Allah Ta'ala. Sayangnya Allah Ta'ala. Nampak? Bila sayangnya Allah Ta'ala tu, Allah bagi peluang kita Ramadan sekeluarga. Selama ni tak boleh berbuka bersahur dengan keluarga, Allah kumpulkan. Mana yang terjebak dalam negeri lain, nasib lah kan. Sampai ke raya tak jumpa. Sampai jumpa kat mana? Kat Jambatan Sepadan, meraung, siap ada lagu lagi. Tu orang Melayu ni style lah tu. Stop. Teruskan.
Okey. Ya, tu maksudnya Allah bagi peluang dekat kita. Tuan-tuan, saya pujuklah tuan-tuan. Kan ada Facebook tu. Buka lah yang live tu. Kalau tak sempat waktu kerja, balik ada lagi 3 peluang. Itu pukul 5 kan ada ulangan. Kemudian pukul 10 malam ada ulangan. Pukul 6 pagi besok subuh ada ulangan. Janganlah kita nak biarkan kita ni macam ni. Sebenarnya tuan, Allah bagi peluang ni. Tak kira lah kerajaan apa pemerintah ni. Sekarang ni bila Allah bagi peluang ni, sayang Allah Ta'ala. Sayang. Sebelum ni ada peluang tak nak mengaji Quran di depan TV? Agak-agak. Ada tak ada? Tak ada. Tak ada peluang kecuali ada yang mati. Betul? Ada mati baru nak mengaji. Sekarang Allah bagi peluang 4 kuliah Quran sejam, 1 hour. Ulang lagi. Detail, tadabbur, semua cukup terperinci. Nak tengok Allah test kita ikhlas ke tidak. Ikhlas ke tidak dengan Allah Ta'ala. Allah confirm ikhlas. Kita ni dengan Allah Ta'ala patah balik macam mana? Pak ni kita baca bab ikhlas ni. Satu persatu dikupas. Ustaz tu ada 2 qari Malaysia, qari yang apa antarabangsa tu, dua-dua juara international. Tadabbur tu engineer kan, bukan ustaz tu, engineer. Ustaz Fazul. Biokimia. Mengaji bukan dengan pondok. Tu talaki dekat US. Orang US yang belajar di Al-Azhar. Allah tuan. Ya, maksudnya kita ni ada peluang, carilah jalan. Maksudnya bila ada belajar bab Quran ni daripada ayat pertama Fatihah sampai tadi baru habis episod 17 tu. Muka surat 13. Kalau kita miss juga, nak ke mana tuan-tuan kita? Kita hidup gini. Maksudnya kita ni calon-calon jenazah, bakal-bakal jenazah, cari jalan. Balik pada Quran, maksudnya kita dipimpin. Bahasa lama dituntun. Tuntun ni maksudnya dipimpin kita nak menghadap Allah Ta'ala dengan ayat Al-Quran. Tu bila ada peringatan yang hebat macam ni, beringatlah kata Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, Tuan Guru saya, dah meninggal lah. Dia pun dah pergi. Waktu PKP juga dah pergi. Allah tuan. Maksudnya tu lama macam-macam cerita, betul? Dengan kematian. Saya tengok sendiri jenazah dia. Allah, tak boleh kata lah. Dulu saya selalu ikut dia dekat JKR. Kuliah Zuhur. Saya ikut. Dia ambil saya dekat DBKR. Saya DBKR tu. Jabatan Projek Khas di BEM Pembangunan tu. Dia ambil saya ke situ. Jom JKR. Dia ambil. Tok Guru ambil saya. Maksudnya, kalau kita ni, dia dah warning saya. Kalau saya tak berkuliah, dia kata teruk sangat mana murid tu kata. Maksudnya tak boleh berhenti bab kuliah, kena sampaikan. Tu. Maksudnya kita ni cari jalan. Salah satu pesanan dia, senantiasa wuduk. Quran jangan kita lekang. Yang paling hebat dia pesan malam-malam lah kalau nak tidur. Nak tidur tu, masa nak tidur pun kita nak ingat Allah Ta'ala. Bangun tidur pun kita ingat Allah Ta'ala. Lepas tu sebelum tidur, dia pujuk kami semua, nak tidur tu 1, wuduk. Yang kedua, solat sunat taubat. Solat sunat wuduk. Tu 2 tu cukup. Boleh tuan-tuan? Maksudnya kita ni janganlah yang cantik ni, kita dah berkumpul dengan keluarga dekat 3 bulan tuan-tuan. Tahu tak perangai macam mana? Macam-macam, betul? Suami perangai macam mana, isteri punya perangai, anak-anak perangai macam mana. Maksudnya carilah jalan biar kita ikhlas balik dengan Allah Ta'ala. Ni antara bab ikhlas. Cari jalan supaya kita ni balik kepada Allah Ta'ala dengan Quran. Kalau boleh, pujuk hati kita, nak betul hati. Hebat macam mana bila hati tak ada, hati ni tak jadi apa. Dalam Quran itu kalau dengar di tadabbur tu, pengertian apa Al-Baqarah tu, nak tengok perangai orang Israel ni, punya dahsyat Allah bagi, punya dahsyat dia lawan Allah balik. Maksudnya perangai Israel tu janganlah kita bawa-bawa sampai ke kita sendiri. Ni kena-kena bila dia bagi peringatan macam ni tuan-tuan, baliklah kepada Allah Ta'ala. Itu antara pesan Tuan Guru, balik nak tidur, satu-satunya Quran yang tinggal, bacalah at least Al-Mulk, kemudian Al-Kahfi 10 awal, 10 yang akhir. Tu. Niat nak bangun pagi besok. Bicara Al-Kahfi 10 yang awal tu, kita automatik niat, aku nak bangun pagi besok pukul 4, aku nak bangun pagi pukul 5. Kena ada.
Kalau ada umur macam ni, dah ada peringatan macam ni semua, kita nak ke mana tuan? Sampai bila nak bertedarah? Pasal kasar kan? Sampai bila nak makan? Pasal Tok Guru pasal bertedarah. Tak berhenti makan, betul? Jadi kita ni sampai bila nak makan, sampai bila nak berpenyakit kita. Kita nak sihatkan badan tu dengan Allah Ta'ala. Baliklah pada Allah Ta'ala, nak tidur. Lepas tu malam dia pesan kalau boleh bangun dah pukul 5, pukul 4.30 tu bangun. Kita dah training waktu Ramadan tu. Maksudnya perangai fi'il kita waktu Ramadan tu kita bawa sampai 11 bulan. Kita akan jumpa pula Ramadan yang akan datang. Tu bangun malam kalau boleh, solat sunat, wuduk mula-mula. Kemudian solat sunat, taubat 2 rakaat. Wuduk 2 rakaat, taubat 2 rakaat. Tu. Sebelum tahajud, kita duduk sekejap. Subhanallah bihamdihi 10 kali. Subhanallahil azim 10 kali. Subhanallah bihamdihi 10 kali, subhanallahil azim 10 kali. Lepas tu Allahu akbar 10 kali. Tak payah banyak, 10 aja cukup. Ni Tuan Guru Datuk Ismail Kamus. Saya share ini tuan. Allahu akbar 10 kali, alhamdulillah 10 kali. Kemudian istighfar. Astaghfirullahalazim 10 kali. Selepas subhanallah bihamdi, subhanallahil azim 10 kali, tambah satu lagi subhana malikul quddus 10 kali. 10 kali banyak 10 kali tu. Allahu akbar 10 kali, kemudian astaghfirullahalazim 10 kali. Ending dia kita la ilaha illallah 10 kali. Tarik nafas. La ilaha, bukan buat tahlil macam biasa. Tahlil macam biasa tu dia pasal dia kejar lauk. Ini tahlil yang relax, nak jaga jantung. Jantung ni seronok bila kita tahlil. La ilaha illallah. Mulut tu tak tutup sebenarnya. Bila la ilaha illallah tu tak terkatup mulut kita. Jantung tu suka pasal sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah 10 kali. Tu minta, angkat tangan, doa pendek je. Ya Allah, jauhkan aku daripada kesempitan dunia dan kesempitan hari kiamat. Kunci doa. Key dia punya doa tu, kunci sekali doa. Ya Allah, jauhkan kami daripada kesempitan dunia, kesempitan hari kiamat. Pasal kiamat ada 2. Betul? Kiamat kecil, kiamat besar. Dua-dua kita nak elakkan. Kiamat kecil apa? Mati. Bila mati tuan, Allah tak duduk je ni. Tak ada SOP apa semua, tak ada lah. Masa nak ke bumi kata SOP. Masuk dalam tu no SOP. Malaikat datang, dua makhluk malaikat datang tu, Allah. Dengan keadaan gelap, tak ada lampu, tak ada apa. Ni ada kapek semua cukup, betul? Clear. Nampak? Maksudnya kena ingatlah peritnya. Berbeza dengan kematian ulama. Kita tengok Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, macam mana dia kematian dia. Malam Jumaat. Malam Jumaat tepat 12.30. Tepat 12.30 tepat dia pergi. Tak ada apa dah. Hebat macam mana ulama pun Allah cabut tak nyawa dia. Cabut. Tak kira pemimpin hebat, cukup masa cabut. Kecuali Allah bagi lagi peluang dia hidup. Berpuluh-puluh tahun dapat hidup. Betul? Tu kena kenong kita. Kita ni Allah bagi peluang masih panjang umurnya, teruskan. Tu kalau boleh. Tu dia mati malam Jumaat. Kita minta. Saya tahulah Tuan Guru tu. Dia tak berhenti. Balik dari kuliah dia akan bangun lagi untuk bersihkan badan, untuk solat malam ni, baru dia tidur. Pukul 4, pukul 5 bangun dah. Pasal kami bila kuliah subuh, saya dah kena sampai pukul 4.30 kat rumah dia. Tu 4.30. Sampai rumah saya kata, lain kali buat kemah lah tepi rumah dia. Kita punya setia nak mengaji ni pasal. Saya background bukan sekolah pondok, saya background architecture. Sebab tu bangunan jangan tipu saya. Jangan tipu. Saya master construction management, diploma architecture, ITM, bukan UITM, ITM, Institute Teknologi Mara. Degree bukan degree, dulu advanced diploma. Tu. Agak-agak best builder tu.
tu kena rendong kita. Bab tu tak kisah, tapi yang penting mengaji dengan guru ni kena adalah. Carilah jalan. Sama mana tadi? Maksudnya kita malam tu mati yang terbaik malam Jumaat. Dia minta tu. Semayang malam. Tadi kan lepas zikir tadi, habis tu kita angkat doa, ya Allah jauhkan kami dari kesempitan dunia, dari kesempitan hari kiamat. Kunci doa tu. Bangun kita solat sunat tahajud. Minimum 2, tak ada 1 tuan. 2. 2. Kita dah training Ramadan ke? Teruskan. Kita kena ada rasa takut. Bukan takut dengan siapa? Takut dengan Allah Ta'ala. Bukan makhluk. Takut dengan Allah Ta'ala. Rezeki, jangan risau. Rezeki jangan risau. Allah ni kita takut, bimbang. What's the next? Betul? Kita bukan dalam Quran hijrah tu ke apa? Kita bukan the chosen one. Betul? The chosen one tu orang Yahudi perasan. Baca Al-Baqarah, tengok dia punya tadabbur tu. Orang Yahudi ni perasan habis. Pasal dia pernah makan barang daripada surga, makanan daripada surga. Itu yang dia perasan sangat. Tapi cerdik memang cerdik betul. Tak main 3 flat, dia main 4 flat, kata ustaz tu. Pasal dia pernah berkawan dengan orang Yahudi. Memang bijak, belajar satu sikit je, dia akan kupas macam-macam. Hebatnya orang Yahudi. Pasal terpilih. Atau dia terasa the chosen one. Maksudnya dia yang terhebat. Silap. Pasal hati. Tu nak mengajar kita ni, bila kita ni hebat macam mana pun, kalau hati tak ada, habis. Hati tu tak ada takut dengan Allah Ta'ala, habis. Tu Allah test kita PKP sampai PKP. Dulu kita tak nak balik waktu Ramadan, tengok orang tua. Ada tak berlaku? Berlaku. Nampak? Berlaku tak? Berlaku dulu. Ramadan. Waktu bila kita balik? Waktu raya je balik. Waktu raya je balik. Maksudnya, anak jenis apa tu? Saya selalu pesan sahabat-sahabat saya. Jangan balik raya. Balik raya lewat tak masalah. Ramadan tu yang paling hebat pahala. Betul tak betul? Yang sunat jadi fardu. Pahala sunat tu jadi fardu. Kita berebut. Tuan-tuan, lepas tu ilmu ni penting. Bila ada sekarang depan kaca mata kita ni dah ada dah ilmu, majlis ilmu. Kalau kita tak pergi juga, kita leka, tak ada rasa apa. Pasal apa? Sampai ke pencen kita tak terdaya nak buka Quran. Sekarang Allah bagi peluang 4 kali dalam TV Al-Hijrah, My Quran Time, hashtag. Betul? Kita tak buat. Apa lagi Allah nak buat? Memang betul-betul kalau kita baca yang tadabbur dalam Al-Baqarah tu, kalau kita buat perangai macam tu sampai Allah bagi 4 kali peringatan nak tengok Quran dengan tadabbur dengan semua tu, perangai kita sama kata orang Perak dengan Yahudi. Bukan Yahudi apa? Israel, betul? Yahudi tu dia punya agama. Tu. Lepas tu kita carilah jalan mengaji agama. Bab kerja, bab dunia ni sambil berjalan, orang kata. Kalau kita terkejar-kejar, tu yang bila masuk ke dalam kubur, masuk saja dalam tanah, tuan-tuan, tak ada macam ni rupa tuan-tuan kita ni. Tak ada kapet, tak ada apa. Ni bekal yang penting. Agak-agak bekal kita agak cukup tak cukup. Ni kena renung kita. Kalau boleh. Tu malam-malam tu tuan guru kata tahajud kita. 2, kalau mampu 2, mampu lagi 4, mampu lagi 6. Ulama biasa 6 dia buat. 6 campur 4 tadi 10. Kita bangun lagi solat sunat hajat 2. Apa yang kita mintalah malam. Itulah antara the best time, pukul 3 ke atas sampai sebelum subuh. Carilah untuk kita qiyamul lail malam-malam. Janganlah kita nak fikir lain dah. Dunia ada, tapi kita sambil jalan pegang dunia tu. Habis solat sunat hajat, solat sunat istikharah. Buat keputusan tu senang. Bukan untuk pilih calon jodoh je. Sekarang nak jodoh pun pakai online je, betul? Istikharah ni nak buat keputusan senang. Nampak? Senang nak buat keputusan. Tak kira nak exam ke, anak kita nak exam, istikharah. Soalan mana nak jawab dulu? Betul? Tu pilih. Cepat jawab. Tutup dengan witir 1 ataupun 3. Carilah. Tu antara dipesan dengan kita. Berapa dah? Sekejap lagi. Tu antaranya 17 rakaat total. 2 wuduk, 2 taubat, 2
4, 6, 10 tahajud, 6 tahajud, 2 hajat, 2 istikharah, 3 witir. Kalau tadi kita lepas isyak kita buat witir 1, kita tambah 2 je. Tak buat pun tak apa. Pasal witir tu memang confirm ganjil. Kalau tarawih kita dah buat 3, kita buat, tak buat pun tak apa, buat pun tak apa. Buat tapi pastikan 3 tadi campur 2, 5. Pastikan dia ganjil. Tu contoh. Tu pun tuan-tuan, saya nak cerita baru ni 30 Ramadan. Ada juga orang tak tahu boleh tarawih di rumah. Ada dah berlaku. Dia ingatkan wajib tarawih tu di masjid, di surau aja. Allah, tu kesilapan besar. Dah lalu dah. Dah berlepas dah Ramadan. Betul? Rugi tak? Rugi 30 hari pahala yang Allah bagi peluang. Ada orang tak tahu boleh tarawih di rumah. Dia kata, saya temu duga dia. Kenapa tak tarawih? Nanti nak baca doa tu tak tahu, dia kata. Doa apa? Yang selawat tu. Allahu Akbar. Wajib kata wajib solat terawat tu? Tak wajib. Ni yang biasa kat area-area yang ada dia punya apa? Banner tu kan. Kena wajib baca. Tuan faham lah kat negeri mana. Betul? Tu. Sedih tuan, rugi. Saya sedih. Dia dah berumur tapi dia kata 1 hari pun tak tarawih. Dia takut nak buat kat rumah. Wah, dah anak dia dah tunjuk dah. Tak buat juga dia. Allah, tuan-tuan. Tu pasal apa? Ilmu takat tu je. Sebab tu ilmu ni kena cari, tuan. Takut kita ketinggalan. Pasal version demi version. Betul? Tu macam sekarang tadabbur Quran ni. Kan? Satu page. Kan apa? Muka surat 13. Laju, tuan, masa. Kalau boleh tuan-tuan, carilah jalan. Pasal apa? Bila dengan Quran kita dipimpin. Maksudnya pimpin ni, bukan kita saya dipimpin. Daripada top man, top the world, top pemerintah, sampailah rakyat akan ikut Quran. Berkat tak berkat? Keberkatan tu penting. Bukan tak kira apa, tak kira pemerintah. Bila ikut saja Al-Quran, insya-Allah tak ada masalah kita. Tak bimbang. Bukan saya nak kempen politik tak. Ni cerita bab Quran ni. Pasal Quran dah tunjuk. Kalau semua tak baca Quran, faham tak bab Islam ni? Ada. Pasal dia dah lama pegang Quran, dia tak tahu isi Quran. Kalau baca Baqarah, tak terdaya ustaz, 286 ayat, betul? Kalau baca Yasin malam Jumaat tu pun, kenduri tu kadang-kadang pun baca Yasin, risau, bila nak habis, betul? Tu kadang perangai kita tak berubah, maksudnya tak hijrah lagi. Tu. Boleh, tuan-tuan? Kalau boleh, kita share yang tadi tu 17 rakaat solat malam. Carilah jalan. Sebelum tidur, kita dah niatkan. Nak tidur, ingat Allah Ta'ala. Bangun tidur pun ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Balik pada kitab tadi, yang Nabi sangat khawatirkan atas kita ialah syirik yang terkecil. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah syirik yang kecil itu? Jawabnya, riak. Riak pada hari ini pembalasan, pada hari pembalasan kelak Allah berkata pada mereka, pergilah kamu kepada orang-orang yang dahulu kamu beramal kerana mereka di dunia. Lihatlah di sana kalau kamu mendapatkan kebaikan dari mereka. Niat kita datang kerja ni bukan untuk bos, bukan untuk kerajaan, bukan untuk apa. Untuk apa? Allah Ta'ala. Ni niat kita. Orang tahu pasal apa? Bila kita niat lillahi ta'ala, Allah perhati tak? Allah nampak tak? Allah lihat tak? Tak terdaya nak mengular, kan? Betul? Tak terdaya pula. Kalau kita teringat Allah, sanggup tak kita nak mengular? Terlelap pun kita bimbang. Nampak? Tu. Pasal apa? Kita lillahi ta'ala. Pasal Allah akan cungkil besok. Satu-satu. Waktu kita masa di pejabat, waktu masa kita di rumah, waktu masa kita di mana kita bertugas. Pasal apa? Kita dah niat daripada rumah tadi, bismillahirrahmanirrahim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tu. Maksudnya kita ni ikhlas dengan Allah Ta'ala. Jagalah. Jangan sampai Allah cungkil. Pasal apa? Satu-satu Allah akan besok cari kita. Pasal apa? Duit tu kita makan. Betul? Gaji tu kita makan. Bukan kita makan, sekeluarga makan, tuan-tuan. Bila sekeluarga makan duit yang tak kena, tuan-tuan. Apa jadi dengan kita? Apa jadi dengan keluarga kita? Lebur, orang kata tu. Lebur. Cayur terus. Maksudnya kita ni bimbang, anak tak boleh ikut bab semayang, anak tak boleh mengaji Quran, anak tak kenal Allah, isteri pun payah nak ingat kita. Payah. Pasal apa? Makan duit yang tak sepatutnya kita makan. Apalagi makan yang haram. Apalagi makan yang subhat.
Sebab tu baru ni Ustaz Somad tahun lepas datang, betul? Ustaz Somad datang selalu pesan, sampai bila kita nak makan benda-benda yang tak sepatutnya kita makan. Pasal apa? Pasal bila makan benda-benda yang haram atau benda-benda yang tak sepatutnya kita makan, ia akan jadi darah. Betul? Ambil rasuah, kita beli nasi sepinggan, lauk sedap, tempoyak ikan fatin. Betul? Ikan kelah, 1 ekor RM60. Betul? Makan benda yang tak sepatutnya kan, jadi darah. Darah naik ke jantung, jantung pam ke otak, otak akan jadi 2. Satu positif, satu negatif. Yang positif confirm halal. Yang kita bimbang yang negatif. Pasal apa? Sos dia, sumbernya pada yang haram. Tak kira lah daripada rasuah ke, tak kira kita mengular ke, tu bab jadi haram. Bagi pula kepada anak kita, kita mengarung kita, anak tak nak sembahyang, anak tak tutup aurat, isteri tak nak tutup aurat. Jadi tak? Jadi macam tu. Kita tak boleh ubah. Pasal apa? Kita yang bagi, kita yang sumberkan. Ni kena jaga bab tu antaranya. Ya, aduh. Balik pada kitab tadi, pergilah kamu kepada orang yang dahulu beramal kerana mereka di dunia, lihatlah kerana sana kalau kamu dapatkan kebaikan dari mereka. Diterangkan di sini, riak ialah beramal untuk dilihat orang, dipuji dilihat orang. Abu Laits berkata, dikatakan pada mereka sedemikian itu kerana amal perbuatan mereka ketika di dunia secara tipuan, maka dibalas pula sedemikian. Ni, ya, riak ni. Janganlah. Lama dah mengaji, dah duduk dalam surau, dah masuk, dah follow My Quran Time. Betul? Kalau kita ada lagi perangai ni, tak ke mana kan. Kita nak lagi dipuji orang. Janganlah. Cukup. Kalau orang puji kita, kita pun jawab Alhamdulillah. Pasal apa? Yang berhak dipuji adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita tambah-tambah. Kadang-kadang kita suka tambah. Nak ikut. Kena pula kita dah berumur, nak buat lawak dengan muda. Hebat Pak Haji, baju cantik hari ni. Alhamdulillah. Tahu tak apa? Elok malaikat tu nak tulis markah penuh, tak jadi. Remove terus daripada grup. Malaikat nak tulis tu keluar pada grup terus. Teruk tentang kita. Pasal apa? Nak mengikutkan. Setan bisik kan. Setan non-stop. Lepas tu kita ni di trend waktu Ramadan jadi takwa. Takwa. Kalau ulama Indonesia kata didefinisikan takwa tu, disummarize kan, takwa tu ta, qaf, waw, ya. Ta, tawaduk. Yang ambil perkataan huruf, ya. Ta, tawaduk. Qaf, qana'ah. Waw, wara'. Ya, yakin. Hakul yakin, ainul yakin. Ambil, kita jaga tu. Bila Ramadan tu, hujung dia takwa, betul? Bila kita puasa, hujung dia takwa. Ataupun ayat Quran dalam Al-Baqarah yang nombor 2. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Hujung dia mesti bab takwa. Cara dia Al-Quran. Ikut Allah Ta'ala. Ta dia takwa. Takwa ta tu tawaduk. Takut kita dengan Allah Ta'ala. Tunduk kita. Mana kita pergi tunduk? Walau di surau, walau di masjid, walau di tempat kerja. Dah masuk surau, buat perangai orang surau. Tu yang panggil Al-Surawi. Betul? Tu. Ya. Terkendam bising orang tak dapat pergi surau. Betul? Ya, alhamdulillah kita dapat pergi surau. Saya baru 2 hari lepas baru dapat masuk masjid. Punya lega. 2 hari lepas, semalam baru dapat pergi tengok kubur mak saya. Punya lama kan. Siap beraya kat kubur. Tu. Punya payah kan. Bila Allah uji. Tu. Tawaduk kita bimbang. Takut dengan Allah. Bila Allah uji ni, bertambah tawaduk. Apa yang Allah uji tu kita tawaduk. Jangan kita nak sombong. Tu. Tawaduk. Didikan daripada Ramadan. Yang kedua, qana'ah. Qana'ah ni apa? Syukur. Cukup apa yang ada. Nampak? Cukup. Kita dikurung dalam rumah 80 hari sampai ke PKP, betul? Akhirnya syukur tak kita? Syukur sebenarnya. Nasib baik Allah kurung kita dalam rumah. Boleh makan, ada aircon, bil sampai beribu. Tu. Nampak? Sampai beribu bil. Terkejut. Pasal apa? Duduk rumah. Badan makin hebat.
Syukur kita, makan cukup, tak cukup, ada agensi, ada ebit liu, semua cukup. Hantar makanan, mewah, semewah-mewah. Bayangkan kalau kita dikurung di neraka besok macam mana? Cuba renung. Ada dalam Quran Al-Baqarah 2 lepas. Ustaz tu beritahu. Kalau dikurung lagi kita dalam neraka macam mana? Pasal apa? Dalam neraka, tak ada pilihan. Tetap hidup. Kena hentam macam mana, kena nyak macam mana, kena bakar macam mana, melecur macam mana, tetap hidup. Betul? Hidup dia. Yang dunia, macam mana hebat, akan mati. Selesai. Tu, kena renung kita. Ya, tu, kita bersyukur. Qanaah. Ada, apa yang ada, cukup. Jangan kita nak bising. Kadang-kadang kita tak bersyukur. Ni Allah bagi Quran 4 kali satu hari. Bersyukur tak kita? Bersyukur. Sebelum ni tak ada pun. Tak berani pun ada yang nak uraikan satu-satu, menyentuh pemimpin, menyentuh pemerintah, menyentuh politik, menyentuh ekonomi, menyentuh semua yang dipanggil inna dina indallahil Islam. Ada tak dalam Al-Quran? Ada. Orang dah berani buka. Kita kena berani. Jangan tak yakin. Tu yang yakin tu. Ya apa? Ya yakin ujung ni. Ta qaf waw ya. Hakul yakin, ainul yakin. Yakin balasan Allah Taala. Sebab tu kita puasa, sebab tu kita baca Quran. Nampak? Tu. Ta tawaduk, qaf, qanaah, waw, wara. Tak berani kita ambil yang haram. Nampak? Bimbang tak kita? Bimbang. Tu ada bab wara. Tu. Ya, yakin balasan Allah Subhanahu Wa Taala. Balasan dia apa? Balasan tetap ke dalam syurga. Bayangkan, takkanlah kita belajar Quran ikut depan TV tu 4 kali sehari, catat lagi nama, catat lagi nota, kita ikut, tahu, walaupun tak hafal tapi kita tahu makna satu-satu. Takkan Allah Ta'ala nak campak kita ke dalam neraka, tuan-tuan? Cuba renung. Berbeza kita meninjau kitab mangga. Berbeza kita tengok benda-benda yang tak senonoh. Janganlah, berhentilah. Cukup. Bila Allah dah hantar peringatan yang hebat macam ni, sampai dengan Amerika yang hebat tu, Rusia yang hebat, Itali yang hebat dengan Ferrari, dengan Lamborghini, datang kuman yang tak nampak tu, terduduk semua, tuan-tuan. Nampak? Dulu pun Allah dah tunjuk Abraha, betul? Allah dah tunjuk dengan Namrud, Allah dah tunjuk dengan Fir'aun. Ni Allah tunjuk akhir zaman dengan kuman yang kita tak expect. Hebat macam mana kerajaan? Tak jadi. Akhirnya kerajaan Allah Ta'ala juga yang hebat. Sebab tu kita balik pada Al-Quran. Perisai dah. Tak payah bimbang kita. Nampak? Tu. Nak jadi bab takwa tu. Taqaf, waw, ya. Jangan kita lepas. Tu. Ini salah satunya kita jaga hati kita. Bab riak. Hati kita. Riak ni beramal untuk dilihat orang, dipuji dan dilihat. Janganlah. Kita niat kaum langit saja yang menilai. Tu. Riak ni bahaya, tuan-tuan. Macam mana hebat kita akanlah jadi macam muflis besok kita. Kita ingat kita pergi umrah 10 kali, haji 10 kali. Kita ingat apa? Banyak pahala. Rupanya tak ada. Salah satu, tuan-tuan, selalu saya ulang ni ceramah di surau tempat lain. Salah satunya kadang kita ni lupa mak bapak kita. Ada dalam Al-Quran Al-Baqarah surah episod 12 saja. Salah satu buat kebajikan yang hebat, kita buat kebajikan dengan ibu dan ayah kita. Kita kadang-kadang boleh buka puasa di mana? Tu Masjidil Haram, bentang tikar panjang, betul? Masjid Madinah, Allah tuan, buka puasa dengan orang Arab, panjang boleh buka. Seronok dia, pakej hebat-hebat. Tapi ibu dan ayah dekat kampung dia tak buka puasa, sahur pun tidak, buka pun tidak. Agak-agak apa hati mak ayah di kampung tu? Anak 10 orang, seekor pun tak balik. Dia tak boleh panggil, dia tak boleh dalam Quran tulis, dia tak boleh panggil orang. Pasal perangai dia terlalu teruk dengan mak bapak dia. Tu tak boleh panggil seorang, seekor pun tak balik. Allah, tuan. Pasal apa? Dia seronok depan Kaabah. Agak-agak pahala dia hebat tak hebat? Itu yang terlungkup waktu besok di akhirat. Dia ingatkan banyak pahala, tapi dia guris hati mak bapak dia waktu Ramadan, waktu Hari Raya. Ada pakej 1 minggu, ada pakej 2 minggu, ada pakej sebulan. Betul-betul Ramadan, betul? Tu kadang-kadang lupa mak bapak. Janganlah. Kalau dia bawa sekali tu, Alhamdulillah. Tu antaranya. Saya dah perhati banyak bab-bab tu. Ni, jaga bab riak. Satu lagi saya nak share malam ni. Orang yang mengadu baru-baru ni, kita tak boleh sembahyang surau, tak boleh sembahyang masjid. Betul? Ada mengadu saya. Mana Ustaz? Bila sembahyang, grup-grup yang dapat 40 orang, 13 orang tu,
grup dia je, grup kroni dia je. JK sudah tentulah. Yang ni grup kroni dia. Berlaku. Wah, Allah dah uji dengan kuman yang tak nampak sampai jadi SOP semua cukup. Tapi bila bab perangai riak ni berlaku, bab hati ni tak jaga, sepatutnya rotate lah satu taman, rotate lah satu kampung. Apa salahnya berfikiran waras? Allah dah tunjuklah peringatan hebat macam tu. Tapi masih berlaku. Orang mengadu saya, bukan saya cerita, orang mengadu saya ceritalah. Jadi bahan saya ceramah. Ya, tu saya kena sampaikan pasal hati tu kadang-kadang susah nak di kroni dia je boleh sembahyang. Pukul boleh sembahyang 1 jam sebelum azan, betul? Dah standby. Yang kroni tu datang pukul apa? Pukul 10 dah hantar nama. Dia dah lock. Oh, macam buat projek kan. Perangai orang masjid ataupun orang surau dah berlaku. Walaupun Allah dah hantar peringatan yang hebat-hebat. Ini saya sampaikan hari ini. Tu kadang-kadang kita ni betul semayang, betul mengaji, kadang-kadang hati tu susah nak berubah. Tak takut dengan Allah Ta'ala. Tu yang semalam saya dengar Ustaz Tamizi kata apa? Dia jadi macam perangai Yahudi juga lah. Tak apa, kita masuk surga, masuk neraka sekejap je. Nanti Islam masuk surga juga akhirnya. Jangan. Kita kalau boleh nak ngelak walaupun sesaat, betul? Sebab tu kita baca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Betul? Bimbang tak kita? Bimbang tuan-tuan. Pasal apa? Neraka bukan macam api dalam dunia ni. Api dunia kita akan jumpa satu bab ni. Api dunia ni cuma scale dia 1/70 je daripada api neraka. So maksudnya neraka tu 70 kali tanda. Allah tuan-tuan. Bukan lebur, cahaya betul. Tu kena renung kita, janganlah sampai ke tahap kita ni hilang bab hati kita. Habis dah masa. Ya, dah habis masa dah. Ya, maksud kita sampai tahap tu, ya. Kalau boleh janganlah kita sampai ke tahap riak. Ya, riak untuk beramal dilihat orang, dipuji dilihat orang. Abu Lahab berkata, dikatakan pada mereka sedemikian itu kerana amal perbuatan mereka ketika di dunia secara tipuan. Allah balas balik dengan bab tipuan juga. Lepas tu kita niat betul-betul nak sembahyang ni, nak kerja nak sembahyang ni, kita ingat kita nak minta terus pada Allah Ta'ala. Lillahi Ta'ala. Jangan kita niat nak dilihat orang. Tu kadang-kadang bahaya juga selfie ni. Ya? Zaman sekarang yang selfie betul? Tu kena pantau-pantau juga hati kita. Nak selfie tu niat untuk apa? Jadi rosak hati kita, jadi rosak riak kita ni. InsyaAllah takat tukut hari ni, mudah-mudahan pengisian hari ni kita bawa menghadap Allah Ta'ala besok, tak banyak pun sikit. Janganlah kita lupa peringatan Allah Ta'ala. Kita boleh ingat SOP, kita boleh ingat macam-macam peraturan, tapi dengan Allah Ta'ala kita lupa kadang-kadang. Pasal kita ni mudah lupa. Betul? Betul lah tu cik dia kata. Melayu mudah lupa, betul? Bukan Melayu. Manusia pernah memang mudah lupa. Sejak tu Adam lagi dah melupa. Bangun dia bila kejadian Adam tu, terlupa dia perangai-perangai dia. Ni perangai manusia. Lepas tu kita terus diingatkan. Saya pujuk tuan-tuan, jangan miss My Quran Time tu. Tu salah satu paling simple, paling cantik nak mendidik kita. 4 kali diulang. Janganlah lepas peluang. Ya, itulah Allah bagi peluang kita. Dah ada TV, kadang-kadang TV bukan kecil, TV besar dinding, betul? Bukalah TV tu, duduk depan, catat, fahamkan. Tak faham boleh tanya, betul? Tanya ustaz, boleh jawab balik. InsyaAllah takat tukun, mudah-mudahan kita jadi calon-calon jenazah ni, kita dapat kelebihan kebaikan di sisi Allah Ta'ala. InsyaAllah. Mana yang baik daripada Allah Ta'ala, buruk daripada saya, kita sudahi surah Al-Fatihah. Iya. Surah A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wasahi ajsadana wa nawwir qulubana wasabbir imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ila khairi qaribna wa anishari bina waqti hawadina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.